الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 3 baris ke-14 daripada bawah. Muka surat 3 baris ke-14 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan demikian lagi segala sifat yang ta'alluq yang bergantung bagi zat diri sekalian Rasul alaihimus salatu wassalam. Dan demikian lagi yakni seperti wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak mengetahui segala sifat yang wajib bagi Allah dan segala sifat yang mustahil bagi Allah dan segala sifat yang harus padanya pada Allah. Tu demikian lagi. Dan demikian lagi yakni seperti wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak mengetahui segala sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak mengetahui sifat Allah, segala sifat yang ta'alluq, segala sifat yang bergantung bagi zat, bagi diri sekalian Rasul alaihimus salatu wassalam. Sekalian Rasul. Tengok ejaan dia tu. Harumi tulis macam mana? R-A-S-U-L. Itu ejaan dia ra, sin, waw, lam. Barulah Rasul. Ini ejaan dia macam mana tu? Ra, sin, lam. Kalau R-A-S-U-L bunyinya Rasul. Rasul, ra, sin, waw, lam. Rasulun. Sekarang ni bukan ra, sin, waw, lam. Ra, sin, lam. Dia baca dengan Rusul. Ra bagi depan, Rusulun. Rusul. Yang kita duk baca tu dalam wirid semayang tu. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ke wa rasulih. Wa rusulih. Kan gitu? Wirid semayang tu. Ayat Al-Quran tu. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Ra bagi atas ke depan? Bagi depan. Dia rusul ni jamak. Kalau seorang rasulun, dua orang rasulani,
3 orang ke atas rusulun. Dia jamak taksir tu sama macam kitabun, kitabani, 2 kitab. Kutubun, sebab tu dalam wirid itu wa kutubihi wa rusulih, bukan wa kitabihi dah, wa kutubihi wa rusulih. Tengok, kullun amana billahi wa malaikatihi. Dia kalau satu disebut malakun, kalau 2 malakani, kalau banyak malaikah. Tu jamak tu, banyaklah tu. Sebab beriman bukan dengan satu malaikah, bukan dengan satu kitab, bukan dengan seorang rasul. Beriman dengan sekalian malaikah dan sekalian kitab dan sekalian rasul. Tu kan? Lepas tu dia datangkan dengan kalimah jamak belaka tu. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Cuma yang payah kitanya malaikah tu payah. Sebab memang bahasa Malaysia kita malaikah. Seorang pun malaikah. 2 orang pun 2 malaikah. Jadi malaikah bahasa Malaysia. Dia malaikah ni 3 ke atas lah. Kalau seorang malakun, tu seorang, satu. Kalau kata Jibril, malak kan? Sebab dia seorang. Tapi kita panggil malaikah Jibril, malaikah juga. Tu bahasa Malaysia kita. Maknanya seorang pun disebut malaikah bahasa Malaysia. Kalau bahasa Arab malaikah ni banyak lah. Kita nak cerita Haji Jibril je, tapi kita sebut dengan malaikah. Kalau nak bicara Jibril, bicara malakung lah. Sebab satu malaikah. Tapi dah kita dah, memang bahasa Malaysia kita malaikah dah. Mana? Kalau satu pun malaikah. Dia malakun kalau satu. Malakani kalau 2. Malaikatun kalau banyak, 3 ke atas. Kitabun, kitabani, kutubun, rasulun, rasulani, rusulun. Jadi dah ditulis dengan rosing lam, kita kena baca rusul lah, bukan rasul. Cuma ayat ni lah ayat kitab. Sekalian rusul. Kalau sekalian tak payah rusul dah. Rasul lah. Rosing waw lang. Sekalian tu maknanya banyak. Tapi sini sekalian rusul. Jadi sekalian tu kalau kita banyak dah lah. Tapi dikekal dengan lapah jamak rusul. Kena sebut dengan rusul lah. Kita ikutlah hak ayat kitab tu. Macam kitanya sifat sa pe marbutah. Kan gitu aja sifat. Tapi hak atas tu, dan bahawasnya wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarat mengetahui segala sifat. Nak baca mana? Sa pe alif te sifat. Tapi kalau kita baca gitu bunyi pelik lah tau. Dah kita sifat. Lepas tu sifat. Ada mak situ. Dah ada alif tu kan. Sa pe alif te. Jadi sifat. Tapi kalau sebut sifat gitu orang dengar, apa jadi panjang? Dah tengok ejaan dia mana? Sa pe alif te. Bukan sa pe te marbutah, bukan. Sifat. Sebab apa? Sebab banyak. Sifatun 1, sifatani 2, sifatun. Ni 3 ke atas. Jadi dia pun tulis dengan sifat. Tapi kita tak panjang gitu, bunyi janggal. Sifat. Panjang dah. Tapi kalau ikut ejaan dia gitulah. Cuma kita kena faham sebab apa dia eja dengan sa pe alif te. Segala sifat. Sebab banyak ni, banyak.
Ini banyak. Jadi sifat. Sini rusul. Zat sekalian rusul. Alaihimus salatu wassalam. Itu doa kerahmatan, doa kesejahteraan, kerahmatan dan kesejahteraan atas sekalian rusul. Sebut gitulah. Mana kita baca mengikut kitab tulis lah. Kita kena raih juga ayat kita. Kalau kita buat tak peduli pun, orang tak perasan pun. Kalau sebut kata Rasul, roh bagi atas pun orang tak perasan. Tapi, yelah orang mengajar ni kena ikut aturan kitab tu. Dia je warna, kita baca dia je. Bukan Rasul, Rusul. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriku baina ahadim min rusulih. Rusul. Ini sekalian Rasul-Rasul. Alaihimus salatu wassalam. Jadi sebagaimana terdahulu, wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak mengetahui akan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian lagi wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak mengetahui sifat yang ta'alluq. Sifat je gitu. Sifat yang ta'alluq. Sebab apa? Bukan satu sifat ni. Sifat wajib je 4 dah. Bukan satu. Sifat yang ta'alluq, yang bergantung. Bagi zat, bagi diri. Sekalian rusul alaihimus salatu wassalam. Jadi wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib atas tiap-tiap ni kita maklumlah aini lah. Wajib fardu ain. Sebab tu disebut dengan wajib atas tiap-tiap. Atas satu-satulah. Atas tiap-tiap mukallaf. Wajib atas tiap-tiap ni wajib fardu ain. Mukallaf ni orang yang baligh serta berakal. Mukallaf ni orang yang baligh serta berakal. Ni hak kita ni. Hak kita duduk sebut semualah. Mukallaf ni orang yang baligh serta berakal. Itu mukallaf. Kanak-kanak belum ada taklif syarak. Orang gila tidak ada taklif syarak. Di taklif ni berarti syarak. Mukallaf orang yang diberati syarak. Syarak ni undang-undang agama. Syarat tuang dia Allah Subhanahu wa ta'ala, syarat yang hakiki. Tuang dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarat majazi. Siapa tuang syariat? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Rasul, utusan. Bukan tuang. Tuang syarat, tuang syariat majazi, letak-letak. Hakikinya Allah Ta'ala lah tuang dia. Agama Allah itu hakiki. Agama Rasul itu majazi. Rasul ni utusan yang menyampaikan, bukan barang milik dia. Tapi kita panggil Rasul, Nabi lah tuan agama, tuan syariat. Kalau kita kata Nabi tuan syariat, itu majazi, letak sementara, bukan hakiki. Jadi syarak ni ini undang-undang agama. Jadi mukallaf ni orang yang ditaklifkan syarak. Taklif mana apa? Yang diberati. Hak ni kena buat, hak ni kena tinggal. Itu dia panggil taklif syarak. Mana apa ni? Diberati. Diberati pada buat yang putus, wajib. Diberati pada buat yang ringan, sunat. Diberati pada tinggal yang putus, haram. Diberati pada tinggal yang ringan, makruh. Satu laginya apa? Yang dilok, pandai lok. Yang dibiarkan, nak buat-buat kepada kamu lah. Tamu buat sudah lah. Orang apa ni? Lok. Pandai lok. Bukan lok kunci tu. Lok. Tu lok kunci tau. Ni lok nak ni.
Lok ke dia lah nak gimana. Dah. Lok ni apa dia lok? Biar. Itu harus syarak. Syarak. Allah. Syarak mana? Buatlah. Nak tinggallah. Dia panggil syarak. Mana dah? Biarkan gitulah. Saya ngajak ayat tu syarak lok dia kata. Lok. Tekan pada buat. Tidak. Tekan pada tinggal. Tidak. Lok. Mana dia lah. Nak buat. Tak mau buat sudah. Buat tak ada pahala. Tinggal tak ada rasa. Pada ni. Dia panggil apa? Harus. Jadi hak taklif ni pada buat, taklif pada tinggal. Yang ditaklifkan dipanggil mukallaf. Isim maf'ul. Yang diberati syarak. Siapa mukallif? Kita mukallaf ni bahasa Malaysia dah jadinya dah. Mukallaf. Ke kita nak cakap mukallaf? Mukallaf, belum mukallaf, tidak mukallaf. Itu cakap tu. Itu isim maf'ul bahasa Arab yang diberati syarak. Mukallifnya siapa? Yang memberati itu siapa? Allah dan Rasul. Mukallaf ni orang yang baligh serta berakal. Mukallifnya Allah dan Rasul. Allah dan Rasul lah yang memberati pada buat, yang memberati pada tinggal. Itu mukallaf. Apa mukallaf? Orang yang ditaklifkan syarak. Mukallaf ni orang yang ditaklifkan syarak. Orang yang diberati syarak. Siapa mukallafnya? Orang yang baligh serta berakal. Orang yang baligh serta berakal. Hak tu yang kita biasa sebut. Orang baligh serta berakal, orang yang ditaklifkan pada syarak. Orang yang mukallaf, orang ditaklifkan pada syarak. Baligh serta berakal. Hak tu lah hak kita sebut semua. Tapi kalau tengok dalam kitab dia ada lagi syarat dianya. Mukallaf ni orang yang sampai seru. Pada orang sampai seru? Orang yang sampai seru ni mana ni? Orang yang sampai seru nak kata apa? Dakwah agama. Orang sampai dakwah agama. Ada ke atas dunia ni orang tak sampai seru? Wallahu alam lah. Kan ada dalam cerita tu kan? Dalam cerita tu ada tu. Tengok cerita. Cerita ni. Cerita tu lah. Dah hutang tu. Cerita apa? Tarzan. Dah ingat. Cerita Tarzan. Pada ni. Dia hidup dengan monyet kan? Siapa seru tu? Ada. Ni waktu bawa orang tu pelakon mana? Kita kata tak apa seru lah. Tak apa seru, tak ada taklif syarak ah. Apa dah? Nak berat syarak macam mana? Agama tak sapa ke dia. Lepas kalau mati syurga kan? Bukan Tarzan orang sebenar tu orang kafir. Waktu mati neraka. Daklah kalau ada. Kalau ada yang memang tak sapa seru. Duduk dalam hutan, bagi dianya tak ada manusia lain melainkan pok dia je. Mungkin ada. Mungkin ada. Wallahu a'lam lah. Umumnya siapa seru belah kedah, terima tak mau terima je. Tu umum dia. Siapa seru, terima tak mau terima je. Tu mukallaf. Akan dipersoalkan di hari akhirah. Satu lagi dalam kitabnya, orang yang sejahtera panca indera. Orang yang sejahtera panca indera dengan bahawa tidak buta, tidak pekak sekaligus. Sejahtera panca indera ni kita ada panca indera penglihatan, pendengaran, kita ada panca indera bau, kita ada panca indera sentuh, kita ada panca indera rasa.
Panca indera bau duduk di hidung. Panca indera sentuh duduk di satu tubuh kita yang ada darah mengalir. Ada panca indera sentuh, boleh tahu licin, kasar, panas, sejuk. Adapun kalau tidak ada darah mengalir, macam kuku, rambut, tu tak ada panca indera sentuh. Ada panca indera rasa, hak Tuhan letak di lidah. Manis, masing. Dipanggil apa? Deria. Dipanggil deria. Jadi sejahtera panca indera di sini, panca indera penglihatan dan pendengaran. Panca indera penglihatan dan pendengaran dengan bahawa jangan buta, jangan pekak sekaligus. Kalau lahirnya buta, pekak sekaligus, tidak ada taklif syarak. Tidak ada taklif syarak. Tak ada hukum. Dah. Sebab apa? Sebab tak sapa syariat apa? Tak sapa seru jugalah kau panggil. Nak cerita, tak dengar. Nak tunjuk, tak nampak. Nak sapa seru macam mana? Hak tadi tak sapa seru sebab dia duduk lautan. Hak ni duduk sama kita, tapi sapa seru ke tak? Dah sapa seru juga. Sebab apa dah sapa seru? Sebab nak cerita kat mana? Nak tunjuk, nak seru kat mana? Nak seru kat mana? Kita nak beritahu, dah dengar. Kita nak tunjuk, tak nampak. Nak seru macam mana? Abang kata tak sampai seru jugalah. Hak tu pun tidak mukallaf. Tidak ada taklif syarak. Tidak ada taklif syarak. Maknanya kalau mati syurga, tak ada hukum. Hak ni cerita ni, hak asal lahir gitulah. Hak asal lahir dia gitu. Tapi kalau kena penyakit tua-tua, mata tak nampak, telinga tak dengar, tu mukallaf. Cuma orang seumpama tu kita nak cerita macam mana? Nak cerita macam mana? Kalau orang seumpama tu. Kalau contoh semayang. Kita nak cerita macam mana? Beritahu, tak dengar. Nak tunjuk, tak nampak. Nak orang ni. Tu wallahu alam lah tu. Macam mana cara kita nak beritahu ke dia bahawa waktu semayang masuk dah. Nak suruh dia semayang, nak buat ni. Tapi nak cerita waktu masih lagi ditaklifkan syarak. Masih lagi ada hukum. Masih lagi ada hukum. Hak ni dia lahir buta pekak sekaligus. Bukan kelas kita dak dulu dak ingat dak di tafsir Quran. Siapa? Yang dicerita ada hak dia kenal lahir buta dan pekak. Saya ingat lagi di tafsir Quran. Macam cerita. Dia mati umur berapa? Maknanya kalau kira balik. Kalau kira akal, berakal. Dah tahu benda sebab dia tak boleh dengar, tak boleh nampak. Maknanya kalau periksa akal normal. Akal pasti normal. Cuma dia tahu benda sebab dia tak nampak dan tak dengar. Tak benda lah. Bukan akal dia tak ada. Maknanya dia sudah balik sampai umur dan dia berakal tapi tidak sejahtera panca indera. Maka tidak ada taklif syarak. Tak ada hukum. Mati syurga. Gitu. Tapi kita sebut kata mukallaf ni baligh serta berakal lah. Orang yang sampai umur serta berakal. Jadi wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib pada syarak. Mengetahui segala sifat yang wajib bagi Allah. Hal lepas dah. Demikian lagi segala sifat, mana mengetahui segala sifat yang ta'alluq, yang bergantung bagi zat sekian Rasul alaihi wassalatu wassalam. Hak ni hak aqaidul, tapi ini tak masuk lagi aqaidul iman yang 50. Aqaidul iman yang 50 nanti akan bicara di bawah. Aqaidul iman yang 50 kita dengar sama dah kan.
Hak sifat yang wajib bagi Allah 20 tu. Sifat yang wajib bagi Rasul 4 tu. Campur dengan sifat mustahil, campur dengan sifat haruh 50. Hak tu secara tafsil. Sekarang ni mengetahui segala sifat yang wajib bagi Allah. Dan bahkan lagi mengetahui segala sifat yang wajib pada hak Rasul. Mengetahui segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Dan mengetahui segala sifat yang wajib bagi segala Rasul. Adapun sifat 20 itu peringkat yang kedua pula. Adapun sifat sidik, amanah, tabligh, hak Rasul tu kan, itu bicara yang kedua. Ni bicara mula-mula ni. Di bawah tu baru dia masuk. Dan bahawasanya segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf, mengetahui akan dia dengan tafsilnya itu 20 sifat juga. Bahawa tafsil. Hak ni dipanggil secara ijmal. Mengetahui segala sifat yang wajib bagi Allah. Demikian lagi mengetahui segala sifat yang wajib bagi sekalian Rasul. Itu mengetahui secara ijmal dipanggil. Mengetahui secara ijmal. Kita jangan lupalah. Mengetahui, mengenal satu makna sahaja. Apa dia mengetahui, mengenal ni? Al-jazmu al-mutabiku lil-haqqi an dalilin. Atas tu. Jangan lupa tu. Itu dia dipanggil mengenal makrifah ataupun mengetahui. Dia mengenal, mengetahui. Ni perkataan lain. Tapi satu makna. Apa dia makna mengenal makrifah? Apa dia makna mengetahui ilmu? Al-jazmu al-mutabiku lil-haqqi an dalilin. 3 rukun dia. Jazam ni pegangan yang tetap, pegangan yang putus, yang muwafaqah bagi yang sebenar, yang bertepatan dengan akidah yang sebenar. Kemudian pegangan yang putus yang sebenar tu terbit daripada dalil. Tu. Ini makna mengenal ataupun mengetahui. Jadi sekarang ni mengetahui akan sifat yang wajib bagi Allah. Akan segala sifat yang wajib bagi Allah. Dengan makna kita jazam di hati akan segala sifat yang wajib bagi Allah. Segala sifat yang wajib bagi Allah ni berapa? 20 tu tafsil terperinci. Secara ijmalnya sifat yang wajib bagi Allah tidak terhingga bilangannya. Tidak terhingga bilangannya. Faham tak? Tidak terhingga bilangan. 1 juta. Bilang. Siapalah akhir dia? Ada hingga. 1 bilion, 1 trilion, tak kira lah. Bilang, lama lah. Tapi akhirnya, ada hingga tak? Ada hingga. Orang ni tidak terhingga. Faham tak? Tidak terbilang. Tidak terbilang ni kadang-kadang banyak. Berapa? Tidak terbilang. Sebab apa? Banyak nak cakap nak bilang. Itu tidak terbilang. Sebab apa? Tak larat nak bilang. Cuba kata. Pasti ada berapa butir? Tidak terbilang kitanya. Sebab apa? Nak bilang macam mana? Tapi kalau bilang sungguh, ada hingga tak? Adalah. Mana tidak terbilang tu tak larat nak bilang. Sebab banyak. Hak ning ni tidak ada hingga bilangan dia. Tak ada hingga. Contoh-contoh. Apa yang akan berlaku di syurga? Ada hingga tak? Tak ada hingga lah. Ada tak? Apa yang berlaku di syurga nanti, di hari akhir lah, syurga neraka ke, ada hingga tak? Tak ada lah, sebab tak ada penghujung. Gitu lebih kurang lah. Tak ada hingga. Jadi sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga bilangannya. Kita wajib mengetahui dengan bahawa kita iktikad yang putus di hati.
sifat kesempurnaan Allah tidak terhingga. Sebenar tak seumpama tu? Sebenarlah begitu. Kalau kata sifat kesempurnaan bagi Allah ada sejuta, kita kata tidak terhingga, tak sebenar. Tak sebenar, tidak ada hingga. Kemudian apakah dalil? Ada makhluk ni. Tu dalil. Tu panggil mengetahui, mengenal. Jazam di hati Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Dah sebenar ke tak sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga? Sebenar. Mana dalil? Dalilnya ada langit, ada bumi. Itu dia panggil mengetahui. Ini ma'rifah. Tapi ini secara ijmal, secara ringkas, secara kasar. Dan segala sifat yang mustahil bagi Allah kena tahu juga, kena makrifah juga, kena mengetahui juga. Segala sifat yang mustahil bagi Allah banyak mana? Tidak terhingga juga. Sebab sifat yang mustahil bagi Allah ni lawan kepada sifat yang wajib bagi Allah, sifat kamalat, sifat kesempurnaan bagi Allah. Lawan sifat kamalat dia panggil sifat naqais, sifat kekurangan. Jadi sifat naqais lawan kepada sifat kamalat. Jadi sifat kamalat, sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga. Maka sifat naqais, sifat kekurangan yang mustahil pada akal bagi Allah Ta'ala tidak terhingga juga. Itu kalau balik pada hukum akal. Bagi kita bicara dah hukum akal. Kita fikir dengan akal, Allah Ta'ala yang menjadikan langit dan bumi ni pastilah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Kita fikir dengan akal, mustahil Allah Ta'ala yang menjadi langit dan bumi ni bersifat dengan sifat kekurangan. Itu hukum akal. Kita pun mengetahui, kita pun berpegang, jazam di hati, Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Kemudian mustahil pada akal, Allah bersifat dengan sifat naqais, sifat kekurangan. Lawan pada sifat kamalat yang tidak terhingga banyaknya. Kita pun berpegang, mengetahui ini makna kita jazam di i'tiqad maha suci Allah daripada sifat-sifat naqais yang tidak terhingga banyaknya. Itu. Apakah dalil kita jazam di hati maha suci Allah daripada sifat kekurangan? Dalilnya ada langit dan bumi. Faham? Itu permulaan. Maha suci itu dipanggil istihalatul mustahil. Sifat kekurangan, sifat yang mustahil pada akal. Akal tak terima sama sekali ada sifat kekurangan di zat Allah Subhanahu wa taala. Kita pun jazam di hati maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Itu dipanggil istihalatul mustahil. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Ini yang kita mengetahui ni. Mengetahui akan segala sifat yang mustahil atasnya atas Allah. Sifat mustahil ni sifat mustahil pada akal. Mana segala sifat yang mustahil pada akal? Sifat-sifat kekurangan tu lah mustahil pada akal ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Dan bila akal memutuskan bahawa sifat kekurangan yang tidak terhingga bilangannya lawan ada sifat kesempurnaan, tak ni akal terima ada di zat Allah Ta'ala, kita pun berpegang di i'tiqad kita ni mengetahui. Ini jazam maha suci Allah daripada sifat naqais, sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Jadi maha suci Allah bersifat kekurangan ni sebenar ke tak? Sebenar. Dalilnya mana? Ada langit, ada bumi. Itu dia panggil mengetahui, dia panggil ma'rifah. Itu hodok pegangan kitanya. Cuma kita je kadang-kadang nak cerita tu tak berapa pandai. Tapi biar pandai ceritalah. Kalau ni secara ijmal. Tak masuk lagi aqaidul iman yang dulu, tak masuk lagi.
Jadi demikian lagi juga sifat-sifat yang bertakluk bagi sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam. Sifat yang wajib bagi Rasul. Apakah sifat yang wajib bagi Rasul? Segala sifat yang wajib bagi Rasul. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. 4 tu lah. Sifat Rasul 4 dia. Wajib pada akal, Rasul bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia. Mustahil di akal, Rasul bersifat dengan sifat kurang nisbah seorang manusia. Nah, gitulah. Wajib pada akal, Rasul bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia. Sebab Rasul bukan Tuhan. Sifat sempurna di Rasul banyak tapi ada hingga. Banyak tapi ada hingga sebab Rasul bukan Tuhan. Jadi kita wajib pada akal, Rasul bersifat dengan sifat sempurna ni sebuah seorang manusia. Sebab Rasul ni pilihan Allah. Rasul ni pilihan Allah. Bukan diminta. Bukan diminta oleh Rasul. Bukan kata kaum angkat nama kepada Allah. Bukan. Ada ramai-ramai ni, kaum pun angkat nama untuk dilantik menjadi Rasul oleh Allah. Tidak. Pilihan Allah. Bila Allah yang memilih sendiri, pastilah Rasul ni di kalangan manusia yang bersifat dengan sifat sempurna, lengkap segala-galanya. Nisbah seorang manusia, keturunan yang baik-baik, tubuh badan yang comel-comel, tak ada Rasul yang cacat. Sifat-sifat yang terbaik, tak ada sifat yang kurang nisbah seorang manusia di Rasul. Ini kita fikir dengan akal. Takkan ada sifat kurang di Rasul? Mustahil pada akal. Rasul bersifat dengan sifat kekurangan. Sifat kurang nisbah seorang manusia. Kita pun mengetahui, berpegang di akidah, jazam di akidah kita. Rasul bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia. Mustahil Rasul bersifat dengan sifat kurang nisbah seorang manusia. Kemudian sifat sempurna di Rasul ni yang wajib atas mukallaf mengetahui secara tafsil, barulah pergi kepada sidik, amanah, tabligh, fatanah. Jadi sebagaimana mengetahui akan sifat Allah, begitu juga mengetahui akan sifat Rasul, dua peringkat. Satu secara ijmal, satu secara tafsil. Ni bicara hak kewajipan, hak permulaan agama. Barulah kita pergi kepada aqaidul iman yang 50. Itu secara tafsil. Sifat yang wajib bagi Allah 20. Kemudian sifat yang wajib bagi Rasul 4. Tapi dalam kitab kita ni, sifat yang wajib bagi Rasul 3. Sidik, amanah, tabligh. Tidak ada fatanah dalam kitab Hidayatus Sibiang ni. Dia sama macam kitab Hidayatus Salikin contohnya. Sifat dalam kitab apa lagi ni? Sifat yang wajib bagi Rasul, yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsir 3. Sidik, amanah, tabligh. Fatanah cerdik tu masuk dalam sifat tabligh. Bila Rasul menyampaikan, pasti Rasul tu cerdik. Ini kalau dah sifat tiga sifat dan kita ada tu Sibian. Tetapi walaupun sifat Rasul tu 3, aqaidul iman dalam kita ada tu Sibian ni 50 juga. Jadi macam mana nak bilang tu? Sekarang sifat Rasul 3 ni dalam kitab Hidayatus Sibian ni. Sidik, amanah, tabligh. Tapi aqaidul iman 50 juga. Di penghujung dibicara 50 juga. 50 nak cukup macam mana? Apabila sifat fatanah tidak wajib pegang secara tafsir, sifat baladah, sifat mustahil pun samalah juga, kurang dah 2 sifat. Jadi nak 50 macam mana?
Munasabahnya 48 macam mana 50? Dan kita ada tasbihan nanti, sifat yang harus bagi Allah. Harus Allah mengada dan meniadakan, dia ada, mustahil, lawan pada sifat harus. Sifat yang harus bagi Rasul bersifat dengan sifat manusia, maka didatangkan lawan bagi sifat harus bagi Rasul, dengan bahawa Rasul tidak bersifat dengan sifat manusia. Mustahil. Rasul bersifat dengan sifat Tuhan. Mustahil. Rasul bersifat dengan sifat malaikat. Mustahil. Didatangkan lawan bagi sifat harus. Jadi satunya lawan bagi sifat harus bagi Allah, satu lagi lawan bagi sifat harus bagi Rasul. Jadi ada 2 pula, tambah situ 50 jugalah. Dalam kitab kita dan kitab Hidayatus Sibyan. Itu secara tafsil. Ini secara ijmal, wajib atas mukallaf mengetahui akan sifat yang wajib bagi Allah dan Rasul, sifat yang mustahil bagi Allah dan Rasul, sifat yang harus bagi Allah dan Rasul. Walaupun kitab ni kitab permulaan pun disusun molek, barulah pergi pada sifat 20. Baru pergi pada sifat 20. Kitab ni bukan kitab besar. Hidayatus Sibyan, pertunjuk bagi orang baru belajar. Kitab ni pula bukan kitab tauhid. Tauhid dan fiqh. Sebab panjang nanti adalah pembicaraan fiqh. Bukan kitab tauhid ni. Tapi walaupun bukan kitab tauhid, dia letak bicara tu cukup teratur. Daklah kata pergi kepada wajib atas mukallaf mengetahui akan sifat 20. Ada. Mengetahui akan segala sifat yang wajib bagi Allah. Barulah pergi kepada sifat 20. Kena orang molek lah. Cuma tak sebutlah sini mengetahui secara ijmal, tak sebutlah. Tapi dia baru disebut. Hak tafsir disebut di bawah tu. Dan bahawa segala sifat yang wajib bagi Allah, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia, dengan tafsirnya itu 20 sifat jua. Hak tafsir 20 cukup Hak tafsir 20. Dan segala sifat yang wajib bagi Allah kesemuanya, tidak ceritalah pula secara ijmal lah ni. Tidak ceritalah pula ijmal tu. Atau orang mengajar pula kena hurah. Sekarang hak secara tafsir 20 sifat jua cukuplah. 20 padang dah. Hak tafsir dah ijmal. Perkataan ijmal pun tidak didatangkan. Kemudian mengetahui akan segala sifat yang wajib bagi Allah, banyak mana? Tidak didatangkan. Segala sifat yang wajib bagi Rasul, banyak mana? Tidak didatangkan. Itu perlu pada huraian lah. Tapi walaupun gitu secara rekah tu dia lengkap. Dia taklah terus pergi kepada sifat 20. Lepas tu orang mengajar lah pula kena perici molek satu-satu. Mana susunan kitab. Orang mengajar kena susun satu-satu. Kena huram molek. Bukan sifat 20 ni macam ngapa gitu, bukan. Biar kena faham molek satu-satu tu. Mana kalau timbul macam-macam perkara tu, kita boleh faham lah. Macam mana, macam kita kata sekarang, semua yang berlaku qada dan qadar, kita berpegang semuanya ada hikmah. Yang Tuhan atur dalam kehidupan kita ada hikmah belaka. Terbaik ataupun tidak, kita tidak mengetahui. Allah tetapkan terkadang dengan redha Allah, terkadang dengan istidraj daripada Allah, dengan ujian daripada Allah, dengan musibah daripada Allah. Dia ada belaka tu. Tapi yang kita pegangnya ada hikmah belaka. Terbaik ataupun tidak, wallahu alam, kita tak tahu. Mungkin yang terbaiknya di masa akan datang. Untuk sementara ni pembersihan, biar orang kenal hak sebenarnya mana, hak pun bohongnya hak mana. Cuma kita pegang ada hikmah belaka. Wajib kita berpegang perkara yang Allah Ta'ala qadakan, ada hikmah. Allah qadakan
3/4 ahli dunia kafir, mati kafir, ada hikmah. Terbaik ke bagi mereka? Tidaklah siksaan mereka selama-lama. Tapi ada hikmah mereka tu. Kenapa Allah qadakkan 3/4 ahli dunia kafir, mati kafir? Jawab soal kerjaan Allah. Terbaik. Terbaik apa di kafir? Tapi ada hikmah dia belaka. Sebab ni nak timbul-timbul sekarang ni. Apabila nampak dah jalan tu nak join dengan kehendak, mulalah. Apa yang Tuhan takdirkan, itulah yang terbaik. Jangan sesiapa yang nak pertikai takdir Allah. Ni mula dah. Mula dah. Takdir Allah belaka. Terbaik, kemungkinan terbaik sekarang, kemungkinan terbaik di masa akan datang. Hak terbaik sungguh orang yang ditakdirkan beriman dan beramal soleh. Terbaiklah. Ialah kita orang qadakkan terbaik dalam kehidupan. Kerjaan kita berjaya belaka. Terbaiklah tu. Orang lain payah hidup. Tuhan takdirkan kita hidup berjaya. Terbaik pada zahirnya. Pada hakikatnya terbaik ke tidak? Kalau Allah takdirkan kejayaan kepada kita dalam kehidupan, serta Allah takdirkan beriman dan beramal soleh, ini yang terbaik. Tapi beriman, beramal soleh tak peduli mana. Tapi berjaya semata-mata, ini adalah musibah istidraj daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya Allah buka hati dia bertaubat. Itulah yang terbaik baginya. Sebab apa? Sebab dia kembali kepada beriman dan beramal soleh. Jangan kita, Tuhan takdir dah. Begitu begini, Tuhan takdir dah. Yang terbaik dah tu. Jangan bersoal dah. Jangan pertikaian takdir Allah. Tidak ada orang pertikaian takdir Allah. Tetapi, kalau perkara tu perkara yang tak baik, kita kena pertikaikan. Dari sudut perkara tu tak baik. Macam beginilah. Allah takdirkan. Contoh-contoh. Allah takdirkan mereka dapat tanggungjawab. Anak bini ke contoh, anak contohnya. Tuhan takdirkan dia tu tak semayang. Jangan pertikai, kena redha dari sudut takdir. Dari sudut salah kita kena cegah, kita kena marah. Kena faham pula situ. Bila Tuhan takdirkan kepada kita jalanan macam mana, kita redha, kita terima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kenapa timbul pertikaian begitu begini? Kerana jalan tu tak betul. Dan tadi kata redha pada takdir. Kita pertikai pada jalan ikhtiar yang salah. Kan kita ada dua sudut kan. Satunya takdir Allah, kita wajib redha, jangan pertikai. Satunya ikhtiar usaha manusia. Bagai-bagai jalan, bagai cara untuk tercapai nafsu manusia. Ada jalan tu kita akan pertikaikan sampai bila-bila. Ni timbul jangan persoal dah. Sebab apa itu takdir Allah? Pertikaian takdir Allah. Ni jahil belaka ni. Apabila nampak seperti apa yang dikehendaki itu berjaya. Semuanya takdir Allah. Kita redha belaka dari sudut takdir. Semuanya ada hikmah belaka. Itu wajib kita berpegang. Kita wajib berpegang sekalian takdir Allah. Kita wajib berpegang apa yang Tuhan takdirkan ada hikmah. Terbaik ke tidak? Terbaik kalau Tuhan takdirkan beriman dan beramal soleh. Kalau Tuhan tidak takdirkan beramal soleh, nafsu semata-mata, itu adalah musibah daripada Allah. Itu adalah istidraj daripada Allah. Mati nanti, tahulah. Masing-masing tak lama belaka Umur berapa dah masing-masingnya. Tapi bukan kira umur. Mati ni bila-bila masa. Budak pun mati, orang dewasa, orang remaja pun mati, orang dewasa pun mati, orang tua dah mati pun lagi pun ada. Gitu je lah. Tapi mati bila-bila masa. Tuhan pun beri. Terbaik itu istidraj daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni mula nak timbul ni. Ada takdir terbaik. Hak ni Allah Ta'ala redha. Ini Allah Ta'ala restu. Balik pulak dah hak peseng, hak tak ada ilmu akidah orang panggil. Semua yang berlaku takdir Allah. Kita wajib redha di sudut takdir Allah. Tapi takdir Allah dengan redha Allah tidak berlaziman. Allah takdirkan seseorang dengan bagai-bagai kejayaan atas dunia. Tapi Allah tak takdirkan dengan iman dan amal soleh. Allah tak redha.
Tapi Allah Ta'ala beri dan no, ambil. Berarti hidup lama mana? Nak tukar langit. Sampai masa mati, berhadaplah dia dengan hak barzah pula. Itu adalah dipanggil istidraj. Terbaik Allah Ta'ala takdirkan kejayaan dunia serta Allah takdirkan iman dan amal soleh. Bila Allah nak takdirkan kejayaan, kemenangan pada mereka beramal soleh, itu rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pada masa akan datang, tapi yang jelasnya orang beriman soleh berjaya menang di hari akhirah. Itu je. Jadi mudah-mudah pula dah cerita. Takdir Allah terbaik. Ya, takdir Allah. Ada serta reda, maka terbaik. Takdir Allah, tapi Allah tak reda. Allah beri kekuasaan, beri pangkat, Allah tak reda. Itu bukan terbaik. Itu adalah istidraj daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di masa akan datang Tuhan takdirkan kepada mereka beriman beramal soleh, biar jelas nyata. Selama ni begitu begini, begitu gini, pembohongan begitu, bersumpah lah begitu, bersumpah begini, akhirnya baru nampak. Cuma kita ni jangan jadi orang sebut semua tu lah. Orang sebut apa? Melayu mudah lupa. Kita tidak. Kita bukan Melayu mudah lupa. Jangan jadi Melayu mudah lupa, sudahlah. Kita Melayu bukan mudah lupa. Ada orang kata kita Melayu mudah lupa. Dan memang ada yang mudah lupa, ada yang mudah termakan umpan. Pujuk sikit ke, hilang lalu dah. Gitu. Ada seumpama tu. Kita berpegang semuanya takdir Allah. Kita reda akan semua takdir Allah dari sudut takdir. Dari sudut pilihan dan usaha yang salah, yang tak betul, kita akan pertikai. Kita tidak akan reda sama sekali. Dari sudut pilihan dan perbuatan pada perkara yang salah. Reda dari sudut takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar faham akidah molek. Kita kena kemah molek dalam bab pegangan ni. Jangan pergi salah letak. Jangan pergi salah letak. Tuhan takdir sahaja, Tuhan reda, Tuhan restu, Tuhan bersama. Tak terbaiknya, Tuhan takdirkan beriman dan beramal soleh akan dapat kemenangan yang besar dunia dan akhirat. Itulah hak terbaik bagi kita. Takdir Allah serta reda Allah, bukan takdir Allah serta istidraj daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istidraj, Allah beri. Sebab masa Allah pun matikan, dihumbang ke dalam lubang, daripada lubang neraka alam barzah. Allah beri, dipanggil istidraj. Falamma nasu ma zukiru fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta iza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Tuhan kata, tatkala lupa mereka itu akan peringatan, akan barang yang diperingatkan, Allah Ta'ala akan membukakan atasnya bagai-bagai nikmat atas jalan istidraj. Tuhan beri bagai-bagai. Tuhan beri kuasa, Tuhan beri pangkat, sehingga mereka gembira dengan barang yang Tuhan beri itu. Akhaznahum baghtah, nescaya kami akan ambil akan mereka, menyiksa akan mereka dengan terkejut. Kami matikan mereka tiba-tiba berhadapan dengan lubang daripada lubang neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala alam barzah. Ini dipanggil istidraj. Tuhan beri, memang qada qadar. Tapi bukan serta reda Allah, tapi istidraj daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena faham bab akidah molek. Sekarang ni banyak golongan-golongan yang jahil cuba nak membicarakan bab takdir pula dah. Apabila takdir tu serasi dengan kehendak dia, takdir Allah, jangan petikan. Selama ni duk tikam macam-macam, takdir Allah juga. Sebab hak tak join dengan nafsu. Dia jual dengan nafsu. Ni takdir Allah ni. Jangan petikan. Dia pergi main takdir pula dah. Dia kan takdir tu sebagai sebagai apa? Sebagai benteng dia. Tu salah guna.
Selalu guna takdir seumpama tu. Pegang kita tetap segala-gala takdir Allah. Kita berpegang takdir Allah ada hikmah. Takdir Allah serta redha, takdir Allah serta Allah tidak redha. Tapi takdir Allah segala-gala, kita redha dari sudut takdir, kita tidak akan redha dari sudut ikhtiar usaha seseorang pada memilih jalan yang salah. Kena kira dua sudut dua pihak. Takdir Allah satu pihak lagi ikhtiar usaha manusia memilih jalan yang tidak betul. Kita kena kemah lah. Kena kemah bahagian pegangan kita masing-masing. Dan bahawasanya segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf, mengetahui akan dia, mengetahui dengan tafsirnya itu 20 sifat juga. Barulah masuk kepada atas jalan tafsir. Wallahu a'lam. Ini buku panduan bersuci bersolat bagi pesakit. Muka surat 48. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Istihadah. Istihadah ialah darah yang keluar daripada kemaluan wanita selain darah haid dan nifas. Sebahagian ulama membezakan di antara darah istihadah dan darah fasad. Ia hanya perbezaan istilah, namun hukumnya tetap sama. Darah fasad ni contoh darah yang keluar pada masa sedang bersalin. Itu darah fasad. Darah penyakit lah. Apabila dia anak nak keluar, maka dia pun luka, maka dia panggil darah fasad. Tapi sama je. Darah istihadah ke darah fasad ke sama-sama, bukan darah haid, bukan darah nifas, yang mana masih lagi kekal kewajipan sembahyang. Wanita yang kalau darah istihadah tidak berhadap besar, oleh itu wajib dilakukan solat dan puasa serta boleh dilakukan ibadah yang lain. Orang istihadah bukan hadas besar. Bila bukan hadas besar, wajib sembahyang, wajib puasa. Jadi pada masa bersaling tu darah fasad, kata setengah ulama. Sebab apa? Luka. Darah penyakit lah dipanggil. Bila luka keluar darah, itu darah fasad. Bukan hadas besar, kekal kewajipan sembahyang. Kita bicara lepas lah. Hak berkaitan dengan darah nifas, darah yang keluar selepas daripada selesai bersaling. Darah keluar pada selesai bersaling, baru dia panggil darah nifas. Darah sedang bersaling tu dia panggil darah fasad, darah penyakit, darah luka. Maka itu bukan darah nifas. Bila bukan darah haid, bukan darah nifas, tidak berhadap besar, maka kekal kewajipan sembahyang. Kemudian hak mengelepasnya mazhab Maliki, dia panggil darah istihadah dah. Dia panggil darah nifas dah. Dan yang keluar bersama dengan anak. Mazhab Hambali, sebelum beranak keluar darah, dia panggil darah nifas dah, maka gugur kewajipan sembahyang. Kemudian kita kena fahamlah, nak taklid mana-mana mazhab ni, tak syarat kita tahu detail. Takat kita tahu keluar darah masa sebelum bersaling, mazhab Hambali dipanggil darah nifas, darah nifas. Kita pun tak ambuh semayang, boleh dah lah. Ada ilmu dah tu. Dah nak tahu mazhab Hambali lebar, banyak lebar. Mazhab Syafi'i pun setakat mana kita tahunya. Kita kena faham di sini. Taklid mazhab-mazhab lain ni, itu satu kerahmatan. Nisbah kita orang awam ni bukan kata nak belajar detail, bukan. Tak ada ni. Dan kita boleh taklid mana-mana mazhab walaupun selepas berlaku. Kita boleh taklid mana-mana mazhab walaupun selepas berlaku. Kita bermazhab Syafi'i, bersentuh kulit lelaki perempuan wuduk batal. Tiba-tiba bersentuh kulit dengan suami isteri contohnya, malah sejuk ni semayang, nak pakai mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, boleh je. Bukan kecadan berdakwah. Kalau sentuh kita dua nanti, saya nak pakai mazhab lain. Ada lepas berlaku pun boleh taklid. Jangan menyusahkan dalam bab fiqh ni. Kena ambil faham molek. Kemudian nak taklid ni kita kena ada ilmu.
Al-awam la mazhaba lahum, kata Ibn Hajar kita Tuhfah. Dia nak bermazhab, nak ada mazhab ni kena ada ilmu. Kita banyak tanpa ilmu. Mazhab Syafi'i pun banyak tanpa ilmu. Tapi nyata kemudian, mazhab Syafi'i pun okey buat gitu, sahlah ibadat kita. Nyata kemudian mazhab Syafi'i tidak sah, tengok mazhab lain sah, kita harus taklid kemudian, tak perlu kita qada. Apa ada ni? Jangan menyempitkan pula. Sekarang kita duduk beramal mazhab Syafi'i ni, betul-betul ke mazhab Syafi'i? Ilmu kita cukup ke? Tak usah cerita mazhab lain ni, kita nak taklid mazhab lain. Kita nak taklid turut mazhab Syafi'i ni, betul-betul ke ilmu kita? Baru ceh, baru belajarnya. Ada baru ceh. Baru sangat lah. Dah sebelum tu, daripada muda. Kamu mazhab apa? Saya taklid mazhab Syafi'i. Ilmu mana yang kamu pakai? Tua-tua ni baru belajar. Patut dulu tak ada ilmu. Waktu kata tak ada mazhab. Berbetulan betul dengan pandangan mazhab Syafi'i ke mazhab Hanafi, Hambali, Maliki ke, jadi jelah. Tiba-tiba ikut mazhab Syafi'i tak sah semayang. Tengok mazhab Hanafi, Maliki sah. Kita harus taklid kemudian akan mazhab lain hak kita lakukan terdahulu, lepas dia kena qada. Bukan kata kita nak beramal mazhab lain, sebelum kena tu kita beramal mazhab dia. Dah. Jangan sempitkan begitu. Kita ni sebuah orang awam ni. Ni sebuah orang awam. Sebab apa? Sebab kita ni bukan mazhab lain, mazhab kita pun ilmu tak kemah moleknya. Makna kita terkadang beramal bukan dengan ilmu. Kita nak taklid mazhab lain, ilmu pun tak apa kemah. Dan ilmu mazhab Syafi'i, kalau kita dah amal sama ni, kemah ke tak? Tak juga, samalah. Kita nak belajar mazhab lain, kita kena selesai belajar mazhab Syafi'i. Tak. Kita sekarang di tempat kita nak belajar fiqh mazhab lain, mazhab Syafi'i nak tinggal terus, boleh je kalau ada guru, ada kitab. Bukan kata nak belajar mazhab lain boleh, nak beramal mazhab lain boleh, tapi kena kemah mazhab Syafi'i dulu. Tak syarat gitu. Tak syarat gitu. Tapi kita di Malaysia ni belajar mazhab Syafi'i dulu. Kalau di negara lain belajar mazhab dia dulu. Gitu je lahnya. Cuma di tempat kita belajar mazhab Syafi'i kita dulu. Tapi kita belajar mazhab Syafi'i pun banyak perkara orang tak retinya. Tapi dalam keadaan kita baru belajar ni, tak boleh nak cerita ke mazhab lain. Boleh ceritalah. Sebab apa? Kalau tidak, banyak nak kena qada. Semain kita dulu-dulu tu. Sebab bukan ikut mazhab Syafi'i pun, tak taklid mazhab Syafi'i pun. Tak ada mazhabnya. Buat kebetulan je. Sekarang barulah kita belajar fiqh mazhab Syafi'i, kita pun nak turut hak mazhab Syafi'i. Tengok, kalau ke mazhab Syafi'i ni yang kita buat dulu-dulu ni banyak tak betul ni, kena qada. Tengok mazhab Hanafi, Hambali, Maliki kata macam mana. Mazhab mereka kata sah. Kita harus taklid kemudian akan mazhab yang lain, perbuatan amal kita yang dilakukan masa dulu laginya. Harus. Ini yang panggil kelonggaran kemudahan syarak, khilaf di kalangan ulama. Tapi apa-apa pun memanglah yang comel dengan ilmu. Kita nak beramal mazhab Syafi'i memang kena comel dengan ilmu. Tapi jangan kita letak umum kepada orang ramai gitu. Itu atas kemampuan masing-masing. Atas kemampuan masing-masing. Kita rasa komplit dah kita fiqh mazhab Syafi'i. Yang kita beramal ni memang kita taklid mazhab Syafi'i. Mana ilmu mazhab Syafi'i pun sedang belajar, cuma dibicarakan mazhab lain. Sebab terkadang dahulu kita banyak buat salah. Nak beranak tak semayang dah, keluar darah dah ni, bukan lipah. Tak semayang dah. Tapi kalau keluar darah tanda tak semayang dah, tu kena getak lah tunya. Tu tak keluar darah lagi, baru keluar lendir sikit tak semayang dah. Tu masalah lah, tu kena kodok lah. Kita semayang lagi lepas keluar darah tanda, lepas keluar darah nak beranak rasa tak semayang, kena kodok. Kalau kodok lah kalau nak pakai mazhab Syafi'i.
Kau nak pakai mazhab Hambali, tak payah qada, terpulanglah. Tapi masa keluar darah nak beranak tu, saya tak tahu pun mazhab Hambalinya. Memang kamu tak tahu mazhab Hambali, mazhab Syafi'i pun kamu tak tahu. Kalau kamu tahu mazhab Syafi'i, tentu kamu semayang. Ada ni, dia keluar darah nak beranak tu kan, dia tak semayang. Boleh nak taklid mazhab Hambali selepas daripada kemudian tak qada. Masa sekarang ni mazhab Syafi'i pun tak tahu sekarang ni. Mazhab Syafi'i pun tak tahu dia semayang nanya. Nak taklid mazhab Syafi'i boleh, qada balik. Nak taklid mazhab Hambali pun boleh, tak payah qada. Gitu jelah. Tapi nak ceritanya mazhab Hambali pun lagi tak reti, mazhab Syafi'i pun tak reti. Sebab kalau kita cerita satu jalanan, kita belajar ni kemudian Allah banyaklah nak kena qada semayangnya. Satu jangan cepat-cepat bab qada ni. Hak qada semayang ni hak salah ijma' ulama. Qada semayang. Ada ni. Hak salah ijma' ulama. Barulah qada semayang. Di semayang tak rokok. Tu memang kena qada lah. Di semayang rokok sekali, buat sujud sekali juga. Buat sama macam rokok. Tak sujud 2 kali. Tu ijma' ulama. Tu kena qada lah. Di semayang zuhur 3 rakaat je, sehari sibuk. Tu kena qada lah tu. Sebab 4 rakaat tu ijma' ulama. Dia baca Fatihah salah. Salah setara mana? Kemudian mazhab Hanafi, bukan wajib pun baca Fatihah. Baca surah mana pun cukup lah. Berapa ayat pun cukup. Dah mazhab Hanafi untuk wajib membaca Quran dalam berdiri tu tak syarat Fatihah. Pun mazhab Hanafi sunat je baca Fatihah. Ambil surah mana-mana pun. Tapi sunat pilih surah Fatihah. Wajib surah Fatihah. Ada mazhab Hanafi. Ada banyak perkara situ. Ada ni. Bukan buat dengan pekoh ni, tapi kita kena faham realiti. Salah bab pegangan, tutup buku. Salah bab tasawuf, riya, wujud, takabur, tu kena taubat beradong. Ada dah ulama mazhab yang kata riya, wujud, takabur ni makruh ke, haruh ke? Tak ada. Ijma' ulama dosa. Tu kena bertaubat lah tunya. Itu kena bertaubah. Hanya bicara bab dalaman. Pegangan hati, tasawuf pun bicara dalaman. Pekor ni dibanyaklah khilaf di kalangan ulama. Jadi kita boleh taklid mana mazhab. Yang moleknya dengan ilmu. Tapi kalau tanpa ilmu pun orang awam. Begitulah. Kita pun tahu sekadar-sekadar je. Bukan tahu banyak pun. Contoh kita diajak oleh orang tua kita. Sokmo-sokmo dah. Sentiasa. Tiap-tiap tahun. Niat puasa malam pertama, niat untuk sebulan. Sebab apa? Sebab kalau di tengah Ramadan tu lupa niat malam, nak pakai mazhab Maliki. Dah kita tahu dah. Rukun puasa mazhab Maliki. Syarat puasa mazhab Maliki. Hak batal puasa mazhab Maliki. Kita dah tahu. Lepas tu macam mana niat sekali sebulan untuk mazhab Maliki? Itu panggil orang awam. Bukan kata hak nak niat malam pertama niat sebulan, tengah-tengah bulan lupa niat puasa boleh pakai mazhab Maliki. Kena belajar molek pekoh puasa mazhab Maliki. Pekoh puasa mazhab Syafi'i pun dah habis-habis belajar. Tapi kenapa didatangkan niat puasa sebulan mazhab Maliki? Itu namanya kemudahan syarak. Tapi memanglah seeloknya kita belajar molek-molek. Mazhab Syafi'i kita belajar molek-molek. Tambah pula mazhab Maliki kita belajar molek-molek. Itu sebaiknya dengan ilmu. Tapi kita yang menyempitkan pula. Untuk diri kita, kita nak buat dengan ilmu sungguh-sungguh, tu atas kemampuan diri kita. Ni ginilah cara bicara pekoh. Saya ngaji dulu pun dengan Arwah Baba Najibudin pun ginilah bicara hak pekohnya. Sebab kita lah kalau kita mazhab Syafi'i, orang perempuan contohnya, hak jenis pakai baju semai 2 lapis tu, tak apa nak luluh pun mazhab Syafi'inya. Pakai baju semai 2 lapis, kain lain, baju lain. Dalam pakai t-shirt je. Boleh nampak aurah pandangan sisi. Tak lepas sebenarnya.
Tapi dah tu macam mana? Alah, tu mazhab Hanafi okey je. Dia banyak kita ni. Sebenar-benarnya. Kau nak pakai mazhab Syafi'i sungguh, selamat molek sungguh, baju sembahyang tu atas ke bawah selah je lah. Kau nak pakai dolar, boleh. Dalam tu kena pakai tutup kapak. Baju kena pakai lengan panjang, kena kacing. Tekak ni kena tutup molek. Barulah pakai baju sembahyang 2 lapis, pakai baju sembahyang 2 lapis. Baru selamat. Kalau mazhab Syafi'i betul. Tapi orang kita sembahyang macam mana? Itu benda khilafiyah. Kalau saya tengok saya tak cara benda pun. Tak cara mana. Sebab apa? Itu benda khilafiyah. Banyak lagi perkara yang kita nak kena tekan. Terutama sekali pegangan, terutama sekali hak bab ilmu tasawuf. Hak satu jalan. Hak fiqh ni kita usahakan sedikit. Kita usahakan. Bukan kita nak duduk dalam keadaan ilmu fiqh ni maknanya dalam keadaan tak kemah, bukan. Kena kemah molek ilmu fiqh mazhab Syafi'i. Tapi lepas-lepas dah, gitulah. Ada kata macam mana? Tak nampak ustaz. Tak nampak apa kembang gitu baju semayang. Kembang kan? Kan kembang? Dah kembang? Masa rokok? Masa tu naik, nak kira macam mana? Pandangan bawah jadi maaf kan? Pandangan sisi tak maaf dah. Mana apa? Kalau dalam ni pakai t-shirt, kadang-kadang tak akan baju terus tu lagi berat tu. Tapi mazhab Syafi'i tak lululah. Tapi mazhab lain okey je. Kalau tak mau pakai apa satu, pakai baju semai kepala, pakai kaki, selah. Hak tu telanjang dalam pun tak apa. Tak ada masalah. Sebab apa? Dia selah. Daripada kepala sampai ke bawah. Hak tu hak comel dia kalau nak pakai mazhab Syafi'i. Dan ni bukan awak ringan, kita kena faham realiti. Dan kita kena fokus kepada hak paling besar, pegangan. Fokus hak paling besarnya, ni, bahati. Ni bahati. Sebab kita belajar ilmu bertambah, hati kena kuat. Apa-apa? Godaan riak, godaan ujub, godaan takabur dengan ilmu pula. Bertambah banyak ilmu, bertambah kuat godaan dalaman. Nak riak, nak ujub, nak takabur dengan ilmu pula. Hak tu yang nak kena mujahadah, nak kena fokus. Hak fiqh ni kita belajar sampai masa dia, kita perhalusi. Qadar kita. Jadi kita diharuskan taklid mazhab lain. Walaupun selepas kita lakukan, pada masa kita lakukan, kita tak tahu pun mazhab yang kita taklid, kemudian kita turut, kemudian diharuskan, dan lepas kita daripada qada kembali sembahyang. Gitu je. Kemudian kita bicara nipah dahulunya, hak berkait dengan guguran apa semua. Berkait guguran samalah, darah yang keluar selepas guguran dipanggil darah nipah. Disukatkan dengan sukatan nipah, bukan sukatan haid. Kalau darah yang keluar selepas guguran, itu saya sebut dah minggu lepas ni. Lepas beranak, lepas guguran, keluar darah, dihukumkan darah nipah. Disukat, dinilai dengan darah nipah, bukan dengan darah haid. Keluar darah istihadah hanya menyebabkan hadas kecil. Oleh itu mesti disucikan, kemudian berwuduk sebelum solat. Wanita yang keluar darah istihadah secara berterusan boleh memilih untuk melakukan solat fardu pada setiap waktu atau melakukan jamak solat yang dijelaskan sebelum ini. Dia dalam mazhab Syafi'i kitanya tidak ada jamak solat apabila istihadah. Jamak solat apabila istihadah ni, ini pandangan mazhab Hambali. Orang istihadah boleh jamak solat. Itu pandangan mazhab Hambali. Pandangan mazhab Syafi'i tidak ada jamak solat untuk orang istihadah. Mazhab Hambali bolehlah, sebab istihadah ni disamakan dengan penyakit.
maka orang istihadah boleh jamak solat. Mazhab Syafi'i tidak boleh jamak solat bagi orang istihadah. Kemudian orang istihadah yang berpanjangan ni, dia pergi pada pembicaraan daim hadas, orang yang berkekalan hadas. Jadi mazhab Syafi'i kena tunggu masuk waktu, basuh, tutup molek, satu wuduk, satu fardu sahaja. Kemudian mazhab Hambali contohnya, orang istihadah ni tunggu masuk waktu, ambil air sembahyang, kemudian selagi waktu tu belum habis, banyak mana fardu pun boleh boleh disembahyang. Itu kalau mazhab Hambali. Pada ni bagi orang yang istihadah. Dia orang istihadah ni macam orang daim hadah lah. Macam orang dedah atau orang daim hadah. Jadi mazhab Hambali dengan mazhab Hanafinya, dia tunggu masuk waktu, kemudian berwuduk, selagi waktu tu belum berakhir, dalam waktu tu boleh sembahyang fardu banyak mana sekalipun, macam orang nak qada sembahyang. Macam orang nak qada sembahyang. Itu mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i tidak. Masuk waktu sembahyang, basuh-basuh, tutup molek, satu wuduk, satu fardu sahaja. Sembahyang sunat banyak mana pun boleh, sentuh Al-Quran boleh selagi tidak berhadas. Itu bagi perempuan yang istihadah. Dia panggil orang daim hadas, orang yang berkekalan hadas seperti orang yang dedas. Sama hukum dia lah. Kita bicara dulu berkaitan dengan orang orang yang daim hadas, orang berkekalan hadas. Darah yang keluar dari faraj wanita hamil ketika hampir bersalin. Darah ini ialah darah istihadah, ini mazhab Syafi'i, dan tidak menyebabkan hadas besar. Dia keluar faraj wanita hamil ketika hampir bersalin, bukan darah nifas, darah istihadah. Yang kedua, sekiranya keluar darah setelah masuk waktu dan berlalu qada masa yang mencukupi untuk bersuci dan solat tanpa sebab keuzuran, wajib ditunaikan solat waktu. Sekiranya tidak ditunaikan waktu, wajib diqada. Wajib diqada. Ni ayat ni pelik sikit ni. Sekiranya keluar darah, orang nak beranak keluar darah setelah masuk waktu dan berlalu qada masa yang mencukupi untuk bersuci dan solat tanpa sebab keuzuran, wajib ditunaikan solat waktu itu. Dia sekarang ni masuk waktu, wajib solat lah. Walaupun kita tidak sempat bersuci sekalipun. Nak bersuci macam mana? Nak bersuci dengan kena pergi bilik air, nak kena ambil wuduk, nak kena basuh najis. Tak boleh pergi dah. Nak bersaling dah. Sembahyang lah. Kena sembahyang. Wajib sembahyang. Ini mazhab Syafi'i, itu wajib sembahyang. Sekiranya tidak ditunaikan waktu, wajib diqada. Kita tunaikan waktu pun kita wajib kena qada, sebab kita tidak menyempurnakan syarat untuk sah, sebab kita tak mampu. Kalau kita tak tunaikan waktu, memang wajib qada, tapi berdosa kerana tinggal sembahyang. Situ pula. Malaikat kita pakai mazhab Hambali. Darah yang keluar sebelum beranak tu nifas dah, bukan istihadah. Kita ni istihadah, mazhab Syafi'i. Kena sembahyang lah. Qada masa bersuci, tak ada ke masa dah. Boleh bersuci, bersuci lah. Bersuci daripada hadas kecil, berwuduk. Bersuci daripada najis, kena basuh najis itu. Dah boleh buat ke? Tak boleh buat. Sembahyang lah. Kalau tak boleh nak buat dah, nak buat macam mana lagi dah? Nak pergi belah air tak boleh dah. Maka sembahyang. Tapi tetap wajib kena qada kembali. Sebab masa sembahyang tidak melengkapkan syarat untuk sah sembahyang. Wuduk tak ambil, najis tak basuh, aurah tak tutup, kiblah tak betul. Tak mampu nak buat dah ke dah. Kadang-kadang nak beranak dah ni. Kesakitan nak beranak dah ni. Itu darah yang keluar dari faraj wanita hamil ketika hampir bersalin. Darah yang keluar dari faraj wanita hamil ketika air yang keluar dari faraj wanita hamil ketika hampir bersalin. Air yang keluar ini najis. Jika terkena pakaian tidak sah digunakan untuk solat. Keluarnya darah ni, keluarnya air ni tidak menyebabkan hadas besar. Solat masih wajib ditunaikan telah masuk waktu.
Setelah masuk waktu, cari waktu yang sesuai. Ketika air berhenti keluar walaupun di akhir waktu, bersuci seperti biasa dan tunaikan solat. Jika air berterusan keluar hingga hampir habis waktu solat, bersuci seperti biasa dan gunakan lampin. Setelah itu solat, dan tidak mengapa jika air terus keluar ketika solat. Solat adalah sah dan tidak perlu diulang. Dia darah air yang keluar ketika nak bersalin. Mana waktu memanglah najis, wajib kena basuh kalau boleh basuh. Ni payah belaka dah nak buat ni. Ke kalau keluar air masa nak bersalin tu lambat lagi nak bersalin, boleh pergi bilik air lagi ke? Mana kalau boleh pergi bilik air lagi, air tu keluar memang kena buat macam biasa lah. Kena buat macam biasa. Tengok keadaan lah, tengok keadaan macam mana. Kalau tak boleh buat semayang, dia panggil semayang hormat waktu. Keputihan, terperhabis sikit ni. Itu cecair pekat berwarna putih atau kekuningan yang keluar dari faraj wanita. Biasanya keluar ketika hampir di tengah haid. Cecair ini najis dan keluarnya hanya menyebabkan hadas kecil. Oleh itu mesti disucikan kemudian berwuduk sebelum solat. Jika seorang wanita sentiasa keluar keputihan dan menyulitkan bersuci untuk solat, keadaannya sama seperti orang yang menghidapi penyakit kencing ataupun istihadah yang berterusan. Kencing yang berterusan panggil dedas. Boleh memilih untuk menunaikan setiap solat fardu dalam waktu atau melakukan jamak himpun seperti yang telah dijelaskan. Dia cerita juga hak jamak. Dia orang dedah ke, orang istihadah ke, orang yang keluar keputihan ke. Kalau keluar keputihan tu berpanjangan, dia panggil daim hadah lah. Daim hadah orang yang berkekalan hadas. Sama dengan orang dedas, orang yang berkekalan kencing, orang istihadah, sama hukum dia. Tunggu masuk waktu, basuh, berwuduk, satu wuduk satu fardu. Boleh jamak, mazhab Hambali boleh jamak, mazhab Syafi'i tak boleh jamak. Ada sama je hukum tu. Kalau keputihan tu keluar jarang-jarang, macam biasalah. Basuh semayang macam biasalah. Kalau keputihan tu keluar berpanjangan, dia panggil daim hadas, orang yang berkekalan hadas. Ini keguguran, darah yang keluar setelah keguguran ada darah nipah. Sama ada gugur itu janin yang sempurna sifatnya atau yang tidak sempurna sifatnya seperti ketulan daging ataupun gumpalan darah. Keguguran menyebabkan seorang wanita berhadap besar sama seperti melahirkan anak. Darah yang keluar selepas guguran dipanggil darah nipah. Kemudian guguran tadi itu menyebabkan seseorang tu berhadap besar. Sebab guguran yang keluar tu adalah air mani dirinya sendiri yang bercampur dengan air mani suaminya. Jadi selepas guguran, kalau tidak ada darah nipah, untuk semayang wajib kena mandi wajib. Sebab dalam keadaan berhadap besar. Dia guguran menyebabkan berhadap besar. Keluar darah, dihukumkan darah nipah. Kalau darah tak keluar, masuk waktu dia nak semayang, dia wajib kena mengangkat hadap besar. Sebab guguran tu menyebabkan dia tu berhadas besar. Hak berkaitan dengan guguran. Dia sama hukum dengan wiladah, sama hukum dengan beranak. Keluar angin daripada kemaluan. Keluar angin daripada dubur menyebabkan berlakunya hadas kecil. Keluar angin daripada kubul juga menyebabkan berlaku hadas kecil. Jika pasti ia keluar daripada saluran faraj. Sekiranya ia keluar bukan dari saluran faraj, kerana mungkin ia keluar daripada kelepak-kelepak besar labia yang tidak menyebabkan berlaku hadas kecil. Ujian boleh dilakukan bagi mengenal pasti sama ada angin yang keluar itu daripada saluran faraj ataupun sebaliknya, dengan diletakkan tisu di antara kelepak-kelepak ini tanpa menyumbat faraj. Setelah itu tiada kedengaran atau dirasakan angin, maka boleh dikenal pasti bahawa angin yang keluar itu ada daripada celah kelepak-kelepak tersebut. Namun jika masih lagi berteruskan atau dirasai, maka sah daripada saluran faraj. Dia ni hak berkaitan dengan keluar angin melalui keluaran hadapan. Yang mana dia mazhab Syafi'i ni dia wuduk tetap batal. Mazhab Hanafi je wuduk tak batal. Dikira bukan kentuk dikira. Dikira hak kata hak berdempet tu keluar angin, itu mazhab Hanafi. Jadi kentut tak batal wuduk mazhab Hanafi adalah kentut yang keluar daripada saluran
faras hadapan perempuan. Mazhab Syafi'i kita wuduk tetap batal. Ini ada sebut sini. Jika angin keluar daripada sarang faras hingga membawa kepada kesulitan untuk beribadah atau ditakuti membawa kepada penyakit waswas, maka boleh bertaklid pada mazhab Hanafi dan Maliki yang berpendapat bahawa keluar angin daripada sarang faras tidak menyebabkan berlaku hadas kecil. Itu mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Aku ni masuk pada contoh panduan solat bagi pesakit. Ini sesat dah rasanya. Dah kita sesat dah solat, bab solat kan kita bicara bicara bab rukun qiyam kan dah. Sesat dah ni. Kita minggu depan insya-Allah kita balik semula kepada kitab Hidayatus Sibiyan lah. Bicara berkaitan dengan syarat bagi rukun Fatihah. Sesat dah ni. Sebab ni dia masuk kepada sembahyang. Panduan sembahyang ni kita sudah bicara pada bicara berkaitan dengan rukun qiyam. Wallahu a'lam. Ini 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Muka surat surat 41 tau. 41 firman Allah Ta'ala, wa ma bikum min ni'matin tu. Situ. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Artinya apa-apa nikmat yang ada pada kamu adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa sayajzillahu asyakirin. Artinya, dan Allah Ta'ala akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Artinya, sekiranya kamu bersyukur, tetap aku Allah Ta'ala akan memberi tambahan kepada kamu. Ini bicara berkaitan dengan sifat kepujian yang kelima, mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana syukur akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahawa kita menggunakan segala nikmat Allah pada perkara yang pada perkara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menggunakan nikmat yang dikenakan Allah pada barang yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanggil orang ni orang yang kufur akan nikmat. Kalau bicara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, banyaklah nikmat kita ni. Boleh menapah sedap-sedap, boleh bernapah. Tengok dia orang di hospital tu macam mana. Nak bercakap pun tak boleh. Nak bercakap pun tak boleh. Nak bercakap sikit kena tu lah ambil. Cakap sikit ambil tu. Sebab apa? Lelah. Tengok kitanya bercakap banyak mana pun, mengilah banyak mana pun, menapah free-free je rasanya. Itu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah beri sihat, Allah panjangkan umur usia kita. Itu nikmat yang besar belaka tu. Mensyukuri nikmat dengan bahawa kita gunakan nikmat pada jalan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengabdikan diri sebagai bekal akhirah. Nikmat yang tambah atas dunia ni untuk kita buat bekal akhirah. Kita panggil mensyukuri nikmat. Kita gunakan nikmat tadi untuk bekal akhirah, berpanggil mensyukuri.
Allah tak beri kepada kita ilmu. Apa mensyukurinya? Amal lah. Ada ni. Allah Ta'ala beri kekuatan kita kepada amal. Kita syukur dengan amal tu. Jangan kita nak tukar amal kita untuk niat perkara yang lain. Boleh buat amal ni taufik dia yang besar daripada Allah. Kita mensyukuri nikmat amal yang ditaufikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita buat amal kerana selain daripada Allah. Itu panggil kufur nikmat yang dikurniakan oleh Allah. Kita boleh belajar, itu kurniaan daripada Allah. Boleh ilmu, itu kurniaan daripada Allah. Boleh buat amal, itu kurniaan besar daripada Allah. Kita wajib mensyukuri. Jangan kita palingkan nikmat kepada perkara yang tidak dijadikan kerananya untuk bekal akhirah. Buat amal tapi nak suruh puji. Hak tu bukan buat amal kerana hak tu. Buat amal ni kerana akhirat. Tiba-tiba buat amal gitu kau kerana nak dapat pujian. Tak mensyukuri nikmat taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ni, dengan hartanya, dengan anak cucunya, itu nikmat yang besar daripada Allah. Orang susah ramai mana? Orang siapa kesudah tak boleh anak ramai mana? Ramai orang tak boleh anak. Boleh anak pun kadang-kadang Allah tak beri masa sekejap saja, kemudian Allah ambil balik. Tapi kitanya boleh anak membesar depan mata kita. Nikmat yang besar. Apa tu yang dia jadikan anak ni? Untuk menambahkan ummah Nabi SAW yang mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan dianya. Bukan ada anak tujuan apa? Tujuan nak supaya orang kata kita tak boleh anak. Malulah. Berapa orang anak dah? Tak ada lagi. Kan ni kau lama dah kan? Lagi kau lama mandu ke? Oh boleh anak mujur lah. Sebab apa? Tak mandu. Dah mujur boleh anak. Sebab apa? Bertambah ummah Nabi SAW. Nabi berbangga di padang mahsyar ummah yang ramai. Kemudian anak ni sebagai bekal untuk hari akhirah kitanya. Itu mensyukuri nikmat. Tuhan beri pula kekuasaan. Kena syukur molek nikmat. Kekuasaan bukan untuk bermegah-megah. Kekuasaan untuk bukan berbangga-bangga. Guna kekuasaan untuk kepentingan peribadi, kepentingan puak. Habis cerita lah tu. Itu istidraj daripada Allah. Berat nanti di padang mahsyar. No sangat ni tujuan untuk apa? Tujuan untuk mengabdikan diri akan Allah. Kalau tujuan untuk tu go, awal-awal lagi dah. Orang kafir tak setuju. Orang kafir takut macam-macam dah. Takut itu, takut ini. Fobia lalu dah. Bunyi dengan agama, fobia lalu dah. Adapun kalau orang ni bukan bermatlamat agama, duniawi, orang kafir duduk belakang Hak bermatlamat duniawi, orang kafir duduk belakang. Kalau matlamat akhirah, kafir takut lalu dah. Takut oleh itu, takut oleh ini. Macam-macam dah ceritaannya. Macam-macam dah cerita tak betulnya. Nak menakut-nakutkan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi berani orang kafir nak ugu orang daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tak paksa mereka. Ini untuk orang Islam. Apa-apa ketetapan peraturan agama untuk orang Islam. Yang kamu sibuk tu kenapa? Sebab orang Islam member dia pun tak puas hati juga. Sebab dia nak kebebasan juga. Jadi orang Islam kadang-kadang perangai sama je. Hak ni hak jadi kuat kan ni. Kuat sangat ni. Dapat pangkat pula nanti kalau tidak balik kepada agama Allah, mengkufuri nikmat. Terkadang Allah beri berpanjangan istidraj. Terkadang Allah timpakan musibah. Berbagai kesusahan yang akan menimpa kita semua. Itu musibah. Terkadang Allah beri. Okey je. Senang je hidup. Tapi agama macam mana? Kita guna tak kehidupan dunia kita untuk agama. Agama hanya tempelang sahaja. Matlamat duniawi masing-masing, pangkat kesenangan masing-masing. Itu panggil apa tu? Mengkufri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita hak qada kita ni, kita guna molek nikmat yang Allah kurniakan kepada kita.
Hak mereka akan bertanggungjawab pada hari akhirah. Kita akan bertanggungjawab atas diri kita sendiri. Kita jaga diri kita sendiri, kita jaga anak cucu kita sendiri, peringatan sentiasa. Apa-apa perkara, nilai kepada agama. Sebab kita nak mensyukuri nikmat Allah ni, guna pada jalan agama. Ada ni. Kita bertanggungjawab. Orang kafir pun kena beri kepada mereka hak mereka. Tapi matlamat kitanya, nak biar mereka tu nampak kebaikan agama, biar mereka masuk Islam. Kita tolong mereka kerana tanggungjawab. Tapi bukan setakat tolong, ada tujuan. Sebagai orang kafir kadang-kadang dia tolong orang Islam. Tujuan dia apa? Kadang-kadang kan orang susah nak pergi tempat-tempat orang Islam, ada kekangan, orang kafir yang hulur bantuan. Apa tujuan? Mereka ada tujuan. Kita buat baik pun mesti kita ada tujuan. Apa tujuan kitanya? Biar mereka nampak keindahan agama Islam, mudah hati mereka terbuka untuk masuk agama Islam. Itu je. Apa pekerjaan kita? Matlamatnya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita nak jadikan kesemuanya jadi bekalan pada hari akhirah. Semua perkara. Mereka, tanggungjawab mereka, kita ada tanggungjawab kita sendiri. Dengan keluarga kita, kita ada tanggungjawab keluarga kita sendiri. Kita kena perhati molek-molek anak-anak cucu kita tu. Sekarang di dalam FB cukup mani-mani menghina, mencela orang Islam yang lain, termasuk orang yang berilmu agama. Mani-mani je. Mani-mani je. Dia mencela, memfitnah, kata macam-macam, macam tak ada akhirat. Siapa yang buat ni? Orang muda-muda di kalangan orang Islam sendiri. Orang kafir pun ada juga, ditupang-tupang. Panjangnya orang Islam. Tak ada hukum orang panggil. Dia tidak mensyukuri nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena kira molek. Orang budak-budak ni kan, dia ada WhatsApp, dia ada apa, kena peringat. Kalau membabitkan orang lain, kamu jangan share, jangan apa. Hak peringatan tak apa, tapi kena pastikan sebenar. Ini tidak ni. Kadang-kadang dengan fitnah, dengan apa semua, orang-orang alim ni dibuat macam mudah-mudah gitu je. Sama je, kita semua hamba Allah. Allah Ta'ala akan tunaikan hak masing-masing. Orang yang dicerca dia apa, sampai di padang mahsyar, Allah akan beri hak mereka. Mana hak mereka? Daripada pahala amal mereka yang cerca di atas dunia. Dan mereka semua hamba Allah yang ada hak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita cerca, kita maki, kita fitnah, kita sudah kita sudah rapah hak mereka sebagai orang Islam. Mereka pula bukan setakat orang Islam yang beriman, mereka dia kan orang-orang alim ulama pula. Mudah-mudahan hak mereka ada. Allah Taala akan tunai hak mereka di hari akhirah. Muflihlah jawapan dia. Ini banyak ni orang anak-anak muda jadi yang seumpama tu. Orang tua pun ada juga perangai uduh gitu. Tapi kita kena peringatlah, ingat molek. Semua ada di kita ni nikmat daripada Allah. Telefon nikmat daripada Allah. Guna telefon molek. Oh, besar nikmat telefon ni. Kalau tuan tarik nikmat telefon boleh sehari bang kali. Mana kamu? Sehari gelap tak ada. Apa tak ada. Nama kita tak ada lain. Tak ada lain. Sehari tak ada lain. Mana kamu? Dia kata macam duduk dalam gua. Ada sehari tak ada. Oh, besar je nikmat telefon ni. Akhirnya tidak mensyukuri nikmat, mengkufuri nikmat. Dengan telefon tu jugalah terputus dah hubungannya. Mumung aku. Kalau ziarah jalan pun mumung aku. Kalau mak ayah kata nak pergi rumah nak beranak boleh, telefon tinggal. Tak pergi? Tak pergi. Kalau bawa telefon dia tak layan dah. Sepupu ke, pak saudara ke, tok toki ke, tak layan dah. Tak ada dah. Bukan zaman dulu. Jumpa sepupu terjun sungai. Tak ada. Tak ada dah ni. Jumpa sepupu, mung pegang telefon mung, aku pegang telefon aku. Masa balik, gitu je. Ada ni. Jadi hak tu semua nikmat yang ujian daripada Allah belaka tu. Guna molek. Guna molek hak telefon hak apa? Kalau nak share nak apa? Hak kebaikan. Biar kita jadikan semua nikmat yang ada
pada barang yang dijadikan kerananya. Kerana apa? Kerana untuk melakukan bekal untuk hari akhirah. Bukan nikmat dunia ni semata-mata untuk bernikmat, bukan. Untuk jadikan sebagai bekal akhirah. Sebab apa? Telefon tu sendiri kalau share benda baik, share pengajian-pengajian agama, oh besarlah pahala. Besarlah pahala. Ada ni. Pahala yang berpanjang, waktu share pula, waktu share pula, waktu share pula, berpanjangan pahala. Tapi kalau mengkufuri nikmat, membabit pula dosa dengan anak Adam yang lain, dengan dosa dengan alim ulama pula, itu bawa pada muflih di padang mahsyar bila mengkufuri nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pada itu banyak hamba-hamba Allah yang tidak bersyukur, sebagaimana firman Allah Taala, wa qalilum min ibadihi syakur. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.